27 eh? Nur Ain? Muka surat berapa? 27. Nur Ain? Alicia, muka surat berapa Alicia? Alicia? Cikgu, 27. 27 eh? Dewan yang latihan cikgu bagi tu kan? Ya. Alright, okay. Untuk pagi ni sebenarnya penting tu yang cikgu nak tunggu kawan kamu juga. Okay, kita pergi muka surat 29. Okay, 29. Sebab yang ini kita dah masuk yang benda yang penting juga. Dua mutiara cikgu tak ingat muka surat berapa 31. Kamu form 2, form 1 yang dah jumpa. Okey, tak apa. Kita pergi muka surat 29 dulu and then baru 31 sebab boleh catch up dengan dua mutiara. Okey, 29 kalau kamu lihat contoh 7, okey. Yang ini actually kamu dah jumpa masa form 1, tak salah cikgu. FSTB. Okey, faktor punya yang terbesar. Okey, untuk kita buat pemfaktoran algebra. So dekat situ kalau kamu lihat contoh 7, dia bagi contoh mudah. Okey, kita tengok A dengan A je. Alright. Dia bagi A contoh dia 6H dengan 4GH. Alright. Kita cari faktor yang sepunya untuk kedua-dua ni. Ini basic kalau contoh dia bagi ungkapan yang panjang, yang besar-besar. Okay, kita guna cara macam ni lah. Actually cara ni lambat dan biasanya kalau kamu periksa nanti, kamu pun tak sempat nak buat cara ni. Tapi okay, ada masa-masa dia memang kamu kena ulang balik. Kamu kena guna balik. Ada masa-masa dia. Itu depend dengan soalan. Okay. Soalan yang panjang, soalan yang lebih susah. Ini normally soalan yang bentuk A1 lah tapi dia nak bagi bonus. Okay, dia nak bagi bonus. Jadi cara dia bagi susah cara nak jawab. Bukan susah nak jawab. Okay, cara nak jawab. Alright, kita tengok. Okay, dekat FSTB tu balik. Kita ulang balik. Kalau kamu form 1, kamu buat betul-betul dulu, memang tak ada masalah lah. Okay, tak ada isu lah yang ini. Alright, cuba tengok. Dia bagi dekat situ. Dia sebenarnya cara kamu nak dapatkan je. Cara kamu tulis. Okay, that's why normally cikgu suruh kamu buat cara jawab satu side. Okay, kemudian yang kamu conteng-conteng dekat satu side lagi. Okay, so yang keseluruhan soalan latihan kalau kamu buat, kamu akan nampak flow dia. Okay, kamu akan senang ingat balik. Kamu senang untuk revise balik. Okay, ulang kaji balik. Itu cara dia. Okay, ini penting kalau kamu nak maths kamu okay, cepat lepas ni, kamu kena jot down semua writings, semua nota yang kamu buat. Okay, sometimes kita buat, kita lupa. Jadi kita kena tengok untuk ingat balik. So dekat situ dia bagi, cari FSTB, FSTB, faktor sepunya terbesar. Satu lagi yang STK, gandaan sepunya terkecil. Actually sebenarnya lebih kurang je. Kita cari faktor yang sepunya untuk kedua-dua ungkapan saja. Ataupun sebutan. So dia bagi dekat situ 6H dengan 4GH. So kamu buat alright. Ni bentuk ni yang cikgu nak kamu buat. Bentuk ni. Bentuk ni yang cikgu nak kamu boleh tulis. Kena tulis. Sebab bila kamu ada pengalaman, kamu pernah buat latihan, buat soalan, tulis macam ni, automatically lepas ni, kamu jawab apa-apa soalan, senang saja. Kamu dah tahu. Kalau kamu tak start, tu yang susah. Kamu boleh buat, tapi kamu teragak-agak. Kamu jadi confused. So dekat sini, cari faktor sepunya untuk dua sebutan ni. Alright. So dekat sini yang paling mudah, kita tengok dekat numbers. Dekat dia punya basic numbers dulu. Nombor asas dia dulu.
So 6 dengan 4, okay, dia punya faktor yang sepunya, okay, 2. So 6 bagi 2 dapat 3H, 4 bagi 2 dapat 2GH. Okay, kemudian tengok faktor sepunya yang ada dekat dua-dua ni. Okay, G ada kat sini? Tak ada. Okay, 3 dengan 2 boleh bagi lagi tak? Boleh dah cari faktor lagi tak? Tak boleh. Apa yang sama tinggal H. So bagi H. Okay, bila bagi H, potong H, tinggal 3 dan 2 G. So dekat sini boleh buat lagi? Tak boleh. Okay, buat pangkah terus. Senang. So faktor sepunya FSDB untuk dua sebutan tadi tu ialah 2H. Habis. Ini je yang cikgu nak kamu buat. Okay. Tanda ni. Garis ni. Okay. Alright. Kita pergi dekat bentuk yang kalau keluar soalan. Okay. Sebab kamu nak perfaktoran, maksudnya kamu nak pendekkan, permudahkan. Nak kecilkan. Okay. Cuba tengok dekat bawah dia. Dia bagi dekat situ 3X. Okay. Satu ungkapan 3X tambah 15. Okay, kamu cari dia punya faktor yang terbesar. So, buat garis ni. Ni cikgu nak. Okay, 3X, kemudian 15. Macam tadi juga, tengok apa yang sepunya. Okay, so dekat sini base number dia kita boleh lihat dia punya sifir. Okay, 3. So, kat sini kita bagi 3. Okay, 3. Okay, 15 bagi 3, tinggal 3. So, kat sini tinggal X, sini tinggal 3. Okay, pangkah terus. So, FSTB dia ialah 3. Okay, ataupun 3X tambah 15. Bila kamu faktorkan, 3 ni maksudnya di luar kurungan. Ini maksudnya darab. So, 3 X tambah 15. Nampak? Itu sebab asas dia. Okay, benda yang simple. Tapi kalau dia panjang, nombor besar, okay, kamu boleh buat dengan cara macam ni lah. Tapi panjanglah lagi bawah dia. Itu yang cikgu cakap dari segi masa mungkin tak cukup. Tapi diperlukan. Okay, diperlukan. Right. Kita tengok yang ungkapan panjang sikit. Okay, kompleks sikit. Dia bagi dekat situ contoh 7M. Betul lah. 7M. Okay, tambah 21 M kuasa 2. Alright. So kat sini garis. Okay. Base number, sifir apa? 7. Senang. Okay. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. So tinggal bawah dia M. 7M tambah 21 M kuasa 2. So kat sini tinggal 3 M kuasa 2. And then tinggal apa lagi kat sini? M. Okay, M bagi M. Okay, 1, 1. Okay, M bagi M, potong 2. So sini tinggal 1, sini tinggal 3 M. Pangkah. Okay, so FSTB, tak payah tulis FSTB dah lah. Okay, tadi mula je. So 7M tambah 21M kuasa 2 sama dengan, okay, keluarkan apa tadi? 7M kan? 7M, okay. 7M, okay, darab dalam kurungan 1 tambah 3M. Okay, ni cara, okay, paling mudah untuk kamu dapat FSTB sebab semuanya nampak depan mata. Right, okay, habis. Okay, yang ni yang mula-mula. Okay. Okay. So yang ini nanti cikgu akan suruh kamu buat. Okay, dapatkan dia punya faktor sepunya tu. Okay. Tapi, okay, untuk soalan-soalan yang lebih panjang, okay, dia perlukan cara lain lah. Okay, salah satu cara dia ialah kamu cuba tengok bawah dia dulu lah. Sebelum muka surat 31, kamu lihat bawah dia dulu. Okay, dia suruh tulis ataupun dia suruh faktorkan ungkapan. Dia ada trik. Okay, contohnya macam tak salah cikgu 2 mutiara tadi, okay, kita tunjukkan.
B tolak 2, B kuasa 2 tolak 1. Cuba tengok yang kat bawah. Okay. A bawah tu. Okay. B kuasa 2 tolak 1. Okay. So dekat sini, okay, kalau kamu silap, kamu beranggapan yang ini pun kuasa 2 juga. Okay. So dekat sini kamu kena faktorkan. Okay. Not faktorkan. Sekarang ni kita nak kembangkan. Okay. Kita nak kembangkan macam mana kita nak dapatkan ni balik. Okay. So sekarang kalau kamu lihat, okay, soalan dia nak buatkan ni dalam 2 kurungan. Okay. So kalau pelajar kadang-kadang dia buat macam ni. B kuasa 2 tolak 1. Okay. Dia keluarkan kuasa 2 tu. Dia akan buat B tolak 1. Okay. Kuasa 2. Kemudian B tolak 1. Okay. B tolak 1. Dia akan buat macam ni. So kalau buat macam ni, okay, tengok hasil dia. Okay. Kalau kita kembangkan balik. Alright. Jadi kita wujudkan dalam 2 kurungan. Kalau kita kembangkan balik, okay, ingat. Okay, cikgu nak kamu dah buat dia punya arrow. B kuasa 2. Okay. Tolak B. Tolak B. Tolak. Not tolak B. Betul. Sekejap Tolak B, tolak B, tambah 1. Okay. Tolak B, tolak B. Okay, jadi B kuasa 2 tolak 2B tambah 1. Sama tak? Tak sama kan? Lain kan? So, bila lain, ini yang ada rule dia sikit. Okay, ada rule dia. Yang ini yang kamu kena, berhati-hati. So, dekat sini, kat mana ada silap? Okay, tanda silap ke nombor silap? Nombor dah tak berubah sebab sini 1. Tak mungkin jadi nombor lain. Okay, sebab 1 darab 1 je sama dengan 1. So, mungkin tanda berubah. Kita plus kat sini. So, B, tolak 1. B tambah 1. Kita tukarkan sini jadi plus. So, bila kita darabkan balik, B kuasa 2, tolak B, kemudian, B kuasa 2 tambah B, kemudian yang ini pula tolak B, kemudian yang ini tolak 1. B plus, B positif, B negatif. Tambah B, tolak B, boleh potong. So, dekat sini B kuasa 2, tolak 1. Baru dapat sama. So, bila kamu jumpa soalan ataupun dalam ungkapan yang panjang, ada bentuk macam ni, ingat, sentiasa ingat. Dia punya pengembangan dia akan jadi B tambah 1, B tolak 1. Ataupun B tolak 1, B tambah 1. Alright? So yang itu yang kena be careful lah. Kenapa macam ni? Dia sebab nanti soalan panjang baru kita jumpa. Sometimes cikgu pun buat tersilap juga benda macam ni. Tapi that's why bila buat latihan kita kena tengok. Jawapan sebenar. Kita boleh ulang kali. Tak dapat jawapan yang sama, maksudnya adalah silap kat mana-mana kan. Ataupun buat soalan pair dengan kawan. Kawan buat soalan yang sama dengan kamu, so kamu boleh compare jawapan. Kalau sama, that's why betul lah tu. Kalau lain, ada salah kat mana-mana kan. So contoh tadi, ada banyak numbers yang lain juga. Kalau kamu lihat, ada pelbagai. Kalau kamu lihat A, B, C, D, semua dia punya format dia sama. So yang bentuk ni yang kena be careful lah, hati-hati. Alright, habis yang tu. Yang tujuan dia sekarang, kenapa kita kena buat pemfaktoran. Muka surat 30-31. Darab silang. Ini sebenarnya tujuan dia. Tadi kita kembangkan semua. Dalam kurungan jadi 2 kurungan. Kita darabkan semua yang dalam kurungan. Yang muka surat 31 ni, point dia. Kita nak patah balik. Kita nak reverse. Daripada yang dah dikembangkan, kita nak faktorkan balik. Cuba tengok muka surat 31. We start with the easiest one dulu. Tengok A. Dia bagi dekat situ X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Alright.
So kalau masa periksa kamu nak cepat, kamu boleh buat anggaran. Okay, sebab kamu dah ingat sifir, okay, kamu dah tahu format dia. So kamu terus buat dia punya kurungan. Okay, kemudian kamu buat X kuasa 2, simple lah, X mesti X kuasa 2 lah. Okay, kalau positif 9, maksudnya either sini negatif darab negatif atau positif darab positif. Kemudian 6 dengan 9. 6 dengan 9, simple lah, sifir 3. Okay, 3 darab 3, 9. 3 tambah 3, 6. But then, kenapa sini negatif? Which mean, mesti ada negatif jugalah kat sini. Okay, so yang ini kalau positif, maksudnya negatif darab negatif. So kamu just letak negatif. Okay, and then sebab 3 darab 3, 9, kita letak 3. Kemudian kita cuba, okay, faktor atau kembangkan balik sebab kita nak tahu dapat ke tak yang ini. So kita buat arrow. Okay, X kuasa 2 tolak 3X. Kemudian, okay, satu lagi sebutan. Okay, sama juga tolak 3X. And then plus 9. So kamu dapat X kuasa 2 tolak 3X tolak 3X tolak 6X tambah 9. Okay, sama. So yang ini dia punya faktor. Okay, itu masa periksa. Okay, nak cepat kan? Alright? Okay, tapi okay, sometimes bila masa periksa dia keluar nombor yang pelik-pelik. Nombor yang besar-besar. Nombor yang ada puluh-puluh ataupun mungkin ratus. So kat situ kita kena guna teknik lain. Okay, sebab bila buat macam ni, mungkin kamu susah nak jumpa jawapan dia. So bila susah, masa lama lah. So cara dia, okay, kita buat darab silang. Okay, darab silang. Yang ini pun sama juga macam tadi. Cikgu nak kamu tulis. Okay, lukis garis tu. Sebab kamu kena ada pengalaman. Okay, so, okay, angka, garis tepi, bawah. Alright. Yang ini maksudnya darab. Okay. Yang ini maksudnya darab. Right. Yang ini maksudnya tambah. Alright. So dekat sini X kuasa 2, X darab X sama dengan X kuasa 2. Okay. Cikgu prefer tulis dulu kat bawah ni. Supaya dia boleh guide kamu yang kat dalam ni. Okay. So kat sini apa dia tadi? 9. Kat sini 9. Yang numbers kat belakang. Okay. Kemudian yang ini negatif 6X. Dia boleh senang bila ada 3 sebutan. Senang. Kalau ada 4 contohnya kat sini, kalau ada 4 pun boleh ubah, dah berubah lah. Okay, lain lah. Tapi kalau ada 4, dia susah. Dia 3 sebutan saja. So sekarang ni kita try error, nak tahu faktor untuk kedua-dua number ni. Itu yang tadi buat cara FSTB. Okay, 9 dengan 6. 9 dengan 6. So dia 3 saja. FSTB dia. Okay, 3 saja. Okay, so kat sini kamu boleh cari faktor sepunya dia. So dekat sini, okay, try juga. Okay, 9 positif. Okay, kita tengok faktor untuk 9 ialah 3. Faktor untuk 6 juga ialah 3. So 3, 3. Sebab 3 darab 3 sama dengan 9. Okay, positif. Okay, so sekarang ni tengok. Okay, X, okay, darab dengan 3 sama dengan 3X. Okay. X darab dengan 3 sama dengan 3X. Okay. 3X tambah 3X, ada negatif. Kalau negatif, sepatutnya sini negatif, sini negatif. Kan? So kat sini maksudnya kena ubah. So kita try negatif 3X. So X darab negatif 3X jadi negatif 3X. X darab negatif 3X jadi negatif 3X. Tolak 3X, tolak 3X. Ni positif darab negatif jadi negatif kan? Okay, negatif, negatif. So tolak 3X, tolak 3X jadi 6X. Kamu dapat dia punya pemfaktoran. So, okay, maka okay, pemfaktoran untuk yang ini ialah X, okay, tolak 3, X tolak 3 darab X tolak 3. Okay,
Itu. So yang ini yang kamu kena buat. Cikgu nak kamu ada pengalaman. Mesti buat. Okay. Macam yang ini masa form 1. Mesti buat. Siapa yang tak buat, habis kau. Marah kat diri sendirilah. Okay, bab kedua kan. FSTB dengan GSTK. Okay. Siapa tak buat, padan muka kau. Okay. So sekarang ni mesti buat. Mesti lukis garis tu. Mesti ada pengalaman buat. Okay. Sebab bila kamu ada asas ni, kemudian ada asas yang lain. Okay, semua asas-asas tu kamu akan kumpul bersama untuk jawab soalan yang susah-susah. Okay, yang A1 punya soalan. Alright? Okay, contoh lain kita bagi. Okay, kita buat cara yang sama juga. Dia panggil tu darab silang. Okay, cuba tengok. Kita pilih soalan yang pelik-pelik sikit. Okay, contoh dia contoh 11A, cuba tengok. Okay, dia bagi dekat situ negatif 2Y negatif 2Y kuasa 2 tolak 9Y kemudian tambah 5. Okay, negatif 2Y kuasa 2 tolak 9Y kemudian tambah 5. Macam mana tu? Okay. So lukis dulu. Garis. Okay. Pendek sikit. Okay. So kat sini kamu boleh tengok. Okay, cikgu macam cikgu cakap tadi lah, cikgu prefer tulis kat bawah dulu. 2Y kuasa 2, sini 5, sini negatif 9Y. Okay. Negatif 2Y kuasa 2, dia boleh jadi negatif 2 darab Y kuasa 2. Tapi untuk soalan ni, sini tak boleh ada kuasa 2, sini tak boleh ada kuasa 2. So kat sini kamu tak boleh guna yang ini. So negatif 2Y kuasa 2 dia boleh jadi negatif 2Y darab dengan Y. Ataupun Y darab dengan negatif 2Y. Nampak? Faktor-faktor yang boleh untuk kita dapat daripada sebutan ni. So ada lagi tak? Tak ada dah. Itu saja antara dua ni. So tak apa, kita try error juga. Kemudian untuk yang ini 5. 5 apa faktor untuk dapatkan nombor 5? Mungkin 5 darab 1, 5. 1 darab 5, 5. Ada lagi sifir lain? Tak adalah, 5. Tu je. So, either 5 darab 1 atau 1 darab 5. Simple. Dah tak ada pilihan lain dah. Yang ini pula 2Y negatif darab Y atau Y darab negatif 2Y. So, kita buat kat sini untuk dapatkan yang ini. Alright? Kita pilih yang first, yang pertama. Negatif 2Y darab dengan Y. Of course, dapat negatif Y kuasa 2. Kemudian yang ini 5 darab 1. 5 darab 1, kita try kat sini. 5, 1. 5 darab 1, 5. Alright. Tapi sekarang ni, Y darab 5Y. Y darab 5 jadi 5Y. Negatif Y darab 1 jadi negatif 2Y. 5Y tambah tolak 2Y atau 5Y tambah negatif 2Y. Kat sini, positif negatif jadi negatif. 5Y tolak 2Y jadi 3Y. Salah, tak boleh. So, kena ubah yang tengah ni. Kita try. Kita buat dekat sini 1 lah. 1, kat sini 5. Kita pilih yang ini. Yang ini kita tak ubah. Simple. So, buat balik. Kita try darabkan balik. Negatif 2Y darab 5 jadi negatif 10Y. Y darab 1 jadi Y. Y tambah negatif 10Y. Kalau tuliskan, tambah tolak 10Y. Atau 5 tolak 10Y. Not 5Y. Y. So, Y tolak 10Y jadi tolak atau negatif 9Y. Sama.
So yang ini dia punya pemfaktoran atau faktor untuk ungkapan ni. Okey, maka faktor untuk ungkapan yang ini ialah, okey, ambil yang pertama negatif 2y, sini positif kan? Positif atau tambah 1. Kemudian sini y, sini positif juga kan? Tambah 5. Habis. Boleh? Okay, slowly lah. Okay, tapi yang cikgu nak buat lukis tu. Alright? Okay, untuk hari ini itu saja. Okay, untuk hari ini itu saja. Tak nak pergi lebih. Kita akan drill dengan soalan-soalan macam ni banyak-banyak. Okay, sampai kamu, oh senang je sebenarnya. Okay, yang susah lepas ni ialah sifir pula balik. Okay, yang kamu dah, okay, patutnya okay, dah hafal semua, dah main-main dengan nombor, yang itu pula jadi susah balik. Sebab dia akan keluar nombor pelik-pelik, contoh 169, 252, nampak ratus-ratus. Dia tak keluar sampai ribu lah, ratus lah paling banyak. Situ habislah kau. Nak kena cari FSTB tadi, okay. Kena yang tadi lah, cara mula-mula cikgu tunjuk. Okay, okay. Yang ini, okay, saya akan cepat-cepat. Okay, nanti tunggu kat grup cikgu bagi soalan. Celibut soalan buku teks juga, kan? So, cuba buat sendiri. Okay, cuba buat sendiri. Paksa diri sendiri. Okay, boleh kamu nak tanya keluarga kamu. Okay, ibu bapa ke, kakak abang ke, boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai diorang buatkan untuk kamu. Okay, just tanya. Okay, dia just tunjuk dengan jari, beritahu, mungkinlah, okay, dia boleh tolong kamu, okay, tapi jangan tulis. Yang tulis ialah kamu. Okay, cikgu nak kamu ada experience, tulis, lukis, garis. Penting cikgu cakap betul ni, penting. Okay, alright, itu saja untuk hari ni. Okay, pada inilah kelas ni kita sambung dalam grup Telegram. Okay, untuk soalan yang cikgu akan bagi lepas ni. Alright, walaupun tak ramai tapi at least video ni nanti cikgu up balik lah. Okay, boleh tengok banyak kali. Okay, alright. Okay, semua surat 31. Okay, kita akan fill untuk soalan-soalan yang macam ni dulu. Okay, baru boleh kita pergi ke soalan yang lain lah. Alright, cepat cikgu tak nak, kalau cepat sangat nanti habis. Kalau 2 mutiara nanti kita akan buat benda yang sama juga. 2 mutiara hari ni kelas offline dia, okay, 30 minit je. Alright, so kita jumpa lagi dalam grup. Okay, tengok dekat grup, cikgu nak pass tugasan untuk kamu. Alright, itu saja. Thank you. Alicia, okay? Okay, cikgu. Alright, good. Nanti try soalan semua tu. Okay, kita jumpa dekat Telegram. Tengok dekat gambar yang cikgu bagi pada kamu nanti. Alright, bye-bye.